Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam produktif. Anda bersama saya, Asmahan Osman dari Malaysia Productivity Corporation, MPC, dalam program MPC Productivity Talk, siri ke-9. Kami bawakan anda setiap hari Jumaat jam 3 petang di MPC FB Live. Nantikan. Dasar dan peraturan mempengaruhi pencapaian produktiviti negara. Sehubungan itu adalah penting dalam memastikan dasar dan peraturan yang dibangunkan adalah berkualiti, mampu mengimbangi antara melindungi kesejahteraan masyarakat dan dalam masa yang sama tidak mengekang pertumbuhan produktiviti negara. Prinsip amalan baik peraturan GRP mendorong kepada pembangunan dasar dan peraturan yang berkualiti. MPC yang merupakan agensi pemantau pelaksanaan GRP di Malaysia sentiasa bekerjasama dengan mengawal selia dalam membantu dan berikan khidmat nasihat berkaitan GRP. Kepesatan teknologi semasa telah membuka peluang kepada MPC di dalam memudah cara pematuhan kepada GRP dengan menggunakan kaedah baharu. Bersama-sama kita pada hari ini adalah tetamu jemputan kita, Puan Wan Fazli Nadia Wan Osman, Pengarah Bahagian Pembangunan Produktiviti dan Daya Saing MPC. Terima kasih Puan Nadia kerana sudi bersama dengan kami dalam rancangan MPC Productivity Talk. Jadi seiring dengan tajuk sesi pada hari ini, Productive Mindset, Technology Facilitates the Implementation of Good Regulatory Practice, GRP. Mungkin Puan Nadia boleh memberikan sedikit ulasan bagaimanakah dasar dan peraturan melalui GRP berkait dengan produktiviti dan bagaimana teknologi membantu di dalam perkara ini. Ya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Asmahan kerana sudi menjemput saya ke sesi MPC Productivity Talk ini bagi sesi kali ini. Jadi saya akan memanfaatkan peluang ini bagi berkongsi bagaimana MPC memudah cara pelaksanaan amalan baik peraturan ataupun GRP Good Regulatory Practice melalui penggunaan teknologi. Jadi bagi menjawab soalan Puan Asmahan sebentar tadi, saya ingin memulakan dengan menyatakan bahawa dasar dan peraturan ini mempengaruhi berkait rapat dengan pencapaian produktiviti negara. Iaitu jika dasar dan peraturan ini berkualiti, jadi ia akan dapat meningkatkan produktiviti negara dan juga sebaliknya. Maka berdasarkan Malaysia Productivity Blueprint yang telah menggariskan terdapat 5 faktor penentu produktiviti yang mana dasar dan peraturan ini merupakan salah satu daripada faktor penentu tersebut. Jadi sebelum kita pergi in-depth berkenaan dengan dasar dan peraturan ini, saya ingin menerangkan tentang apa tujuan dasar dan peraturan itu dibangunkan. Jadi tujuan dasar dan peraturan ini dibangunkan adalah untuk menjaga kesejahteraan rakyat, iaitu melindungi kita semua sebagai rakyat dari segi keselamatan kita, kesihatan, alam sekitar dan juga sebagainya lah. Jadi dasar dan peraturan yang berkualiti harus mampu mengimbangi antara tujuan ini, tujuan tersebut yang saya nyatakan tadi, dan dalam masa yang sama tidak menghalang kepada pertumbuhan produktiviti dan daya saing negara. Ini bermaksud dasar dan peraturan perlu berupaya memudah cara urusan menjalankan perniagaan dan juga berupaya meminimumkan beban kos pematuhan yang tidak wajar, terutamanya kepada peniaga. Apatah lagi dalam situasi semasa akibat daripada kesan COVID-19 yang melanda negara buat masa ini, dasar dan peraturan yang sedia ada ni perlu berupaya menyokong ke arah pemulihan ekonomi negara. Jadi bagi membangunkan dasar dan peraturan yang berkualiti tinggi oleh setiap pembuat dasar dan pengawal selia di peringkat kementerian dan agensi, ianya perlu berpandukan kepada prinsip
amalan baik peraturan ya, ataupun good regulatory practice lah yang saya nyatakan sebentar tadi. Jadi sehubungan itu ya, baru-baru ini suatu dasar yang dinamakan Dasar Negara bagi Amalan Baik Peraturan ya, ataupun MPJRP telah pun dilancarkan dan juga disediakan sebagai panduan dan rujukan lengkap berkenaan pelaksanaan GRP kepada pembuat dasar dan juga pengawal selia ya. Jadi di bawah Dasar Negara ini, MPC telah dipertanggungjawabkan sebagai agensi pemantau ataupun oversight body kepada pelaksanaan GRP di Malaysia. Jadi apakah antara tanggungjawab MPC lah sebagai oversight body ni? Jadi MPC bertanggungjawab untuk menggalakkan, menyokong, memberikan khidmat nasihat dan juga memberikan latihan bagi membantu pengawal selia di kementerian dan agensi mengamalkan GRP. Bagi melaksanakan tanggungjawab sebagai oversight body ini dengan cekap dan berkesan ya, serta tidak dibatasi dengan perintah kawalan pergerakan ya, seperti kita tahu bila PKP ya, perintah kawalan pergerakan diumumkan, jadi ada limitasi. Kita tak boleh jumpa kan face to face terhad kan, tak boleh berkumpul secara ramai nak buat bengkel ke seminar kan. Okey, jadi kita tidak ingin dibatasi lah dengan perintah kawalan pergerakan. Maka MPC telah pun mengambil langkah ya untuk beralih daripada kaedah manual sebelum ini kepada penggunaan teknologi ya, we shift to teknologi dalam memastikan pelaksanaan GRP ini adalah berterusan serta menggalakkan pematuhan ya di kalangan kementerian dan juga agensi. Baik, jika dilihat dari sudut skop pula, apakah skop yang diliputi di dalam usaha peralihan daripada kaedah manual kepada penggunaan teknologi dalam pelaksanaan GRP ini? Baik, MPC melaksanakan inisiatif peralihan daripada kaedah manual kepada penggunaan teknologi ini meliputi semua kitaran dasar dan peraturan ya. Jadi apa kitaran dasar dan peraturan tu? Dia terbahagi kepada beberapa peringkat ya, iaitu bermula dengan peringkat pembangunan peraturan, diikuti dengan peringkat penguatkuasaan peraturan, kemudian peringkat semakan peraturan dan seterusnya peringkat ataupun proses libat urus awam ataupun public consultation ya. Jadi inisiatif shifting towards digitalization ni ya telah pun dimulakan sejak sebelum COVID lagi sebenarnya ya, daripada tahun 2019. Tapi bila COVID-19 hit ya our country 2020 Mac 2020. Jadi inisiatif ini telah pun dipergiatkan ya. Jadi pada tahun lepas banyak planning dibuat. Jadi tahun ni 2021 banyak execution ya telah pun dilaksanakan pelancaran orang kata proses-proses digital ini ya dalam menyokong GRP ya. Jadi sebahagian besarnya telah pun selesai dilaksanakan ya dan juga telah pun diguna pakai oleh kementerian dan agensi. Saya akan jelaskan satu persatu berkenaan inisiatif ini berdasarkan kitaran peraturan yang saya nyatakan sebentar tadi ya. Jadi yang pertama saya mulakan dengan peringkat pembangunan peraturan ya. Jadi pada peringkat ini terdapat dua proses ya, iaitu yang pertama penilaian notifikasi peraturan ataupun regulatory notification ya, ataupun in short RN ya, kita panggil RN. Dan yang keduanya ialah analisis impak peraturan ataupun regulatory impact analysis ataupun RIA ya. Jadi pihak pengawal selia yang berhasrat untuk membangunkan dasar dan peraturan baharu ataupun melaksanakan semakan ke atas dasar dan peraturan tersebut perlu mengemukakan RN ya, regulatory notification kepada MPC bagi tujuan penilaian. Okey, kenapa perlu penilaian ini? Ianya untuk menentukan sama ada cadangan kepada perubahan peraturan itu perlu melalui proses RIA ataupun tidak ya. Jadi proses penilaian RN ini telah pun didigitalkan sepenuhnya oleh MPC
dan dilancarkan pada bulan Mei tahun ini ya, kira-kira 4 bulan lalu ya. Dan hasil daripada penggunaan digital RN ini, tempoh masa untuk penilaian RN itu daripada regulator beri mengemukakan cadangan untuk meminda peraturan sehingga mereka mendapat jawapan daripada MPC. Sebelum ini mengambil masa 10 hari bekerja. Ya. Tapi dengan diperkenalkan digital RN ini, proses ini telah pun disingkatkan ya kepada hanya 7 minit saja. Bukan 7 hari tapi 7 minit saja. Okey, kenapa ianya amat singkatlah daripada 10 hari kepada 7 minit? Sebab kita memansuhkan interaksi manusia. Kita shift towards semua keputusan tu dibuat oleh the system. Maknanya regulator masuk dalam DRN ni, dia menjawab beberapa soalan dan kemudian terus je lepas habis jawab soalan tu dia tekan submit, terus keluar surat yang ditandatangani oleh MPC menyatakan perlu proses RIA ataupun sebaliknya, ataupun perlu light RIA dan sebagainya lah. Terus dapat jawapan, tidak perlu interaksi manusia di situ ya. Okey. Jadi kita juga menerima maklum balas lah daripada pihak pengawas selia bahawa bila mereka menggunakan digital RN ini, ianya telah pun mempercepatkan proses mereka. Menjimatkan masa lah. Dulu kena tunggu 10 days, sekarang tak perlu lagi. 7 minit dah dapat jawapan. Kan? Okey, jadi selain itu MPC juga turut menerima jumlah RN yang lebih tinggi ya, iaitu 5 kali ganda lebih tinggi berbanding sebelum. Maksudnya daripada kita lancarkan bulan Mei sehingga bulan Ogos, 4 bulan yang terkini, berbanding dengan 4 bulan yang pertama tahun ni, Januari hingga April, bilangannya ia meningkat sebanyak 5 kali ganda. Okey. Jadi pencapaian ini menunjukkan pematuhan terhadap GRP ini lebih tinggi dengan peralihan kepada teknologi kerana ianya menjadi lebih mudah ya. Yang seterusnya, selepas proses RN ya, sekiranya perlukan RIA. Okey, jadi bagi proses RIA ni ianya sedang dalam MPC sedang dalam proses untuk transfer ya daripada manual sekarang kepada digital. Maksudnya kajian sedang dilaksanakan ya on the how to automate the process, dan ianya dijadualkan akan dilaksanakan sepenuhnya secara digital pada tahun hadapan. Jadi buat masa ini proses RIA ni masih lagi manual ya, tapi telah pun dimulakan langkah untuk didigitalkan ya. Jadi saya teruskan lagi dengan penerangan tentang proses digitalisasi GRP ini di peringkat seterusnya. Tadi saya dah terangkan dekat peringkat pembangunan peraturan kan. Jadi seterusnya di peringkat penguatkuasaan peraturan ya. Jadi MPC telah pun diberikan tanggungjawab di bawah jawatan kuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah ataupun JAKMA. Ini dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri. Di dalam membentuk mekanisme yang kukuh dan efektif dalam proses pengeluaran permit dan lesen. Okay? Ini dia link dengan Pelan Anti Rasuah Nasional ya, yang dikeluarkan oleh GIACC. Di bawah inisiatif 2.1.6 ya. MPC dilantik sebagai agensi pelaksana dalam mencapai objektif inisiatif 2.1.6 di bawah NACP ni ya. Jadi berdasarkan tanggungjawab yang MPC terima ini daripada JAKMA tu, okey, MPC telah pun melaksanakan inisiatif yang dinamakan penambahbaikan kualiti garis panduan perlesenan perniagaan. Okey, inisiatif ini bermula pada tahun lalu ya, tahun 2020, dan dimulakan dengan fasa pertama iaitu kita liputi semua peringkat kerajaan persekutuan. Okey. Hasil daripada inisiatif ini ya, sebanyak lebih daripada 600 garis panduan perlesenan telah pun disemak ya dan juga ditambah baik. Ya. Jadi kesemua garis panduan ini telah pun dikumpulkan secara berpusat agar boleh dicapai oleh sesiapa sahaja
dengan mudah dan juga cepat secara dalam talian. Ya, boleh capai 24/7 bila-bila masa saja. Jadi inisiatif ini baru saja dilancarkan ya secara rasmi pada pagi ini, ya, fresh from the oven, iaitu dikenali sebagai Garis Panduan Pelesenan Malaysia atau MyGP. Ianya juga merupakan usaha sama antara MPC dan juga GICC, ya, iaitu Pusat Governance, Integriti dan juga Anti Rasuah Nasional. Ya. Jadi dengan penyediaan MyGP ini, para peniaga dan orang ramai mempunyai pusat rujukan bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan proses pelesenan. Inisiatif ini juga dapat menjimatkan kos pematuhan di kalangan peniaga kerana pemohon dapat mengemukakan permohonan ke atas pelesenan tu secara right at the first time, ya. Maksudnya dia hantar permohonan tu sekali kepada pihak berkuasa Malaysia ni dan terus lengkap dan dapat diproses sebab maklumat dia jelas, dia boleh rujuk garis panduan yang bersesuaian dan dia dapat menyediakan maklumat-maklumat penting yang perlu dikemukakan lah. Okey, jadi dia mengurangkan kalau tak ada garis panduan yang jelas tu, sometimes dia tak ada rujukan maklumat lengkap kan. Jadi dia pergi hantar, lepas tu dapat komen dokumen tak lengkap. Jadi dia kena kena kemukakan balik, kena jumpa lagi. So sometimes proses tu berulang lebih daripada 2 kali kan. Jadi ianya semua tu merugikan masa kan, meningkatkan tak efektif. Jadi dia merupakan beban lah kepada kos dalam dia nak mematuhi peraturan tersebut bila dia perlu pergi beberapa kali kan, dia punya duit minyak dia, duit parking dia tu kita kira jugalah sebagai beban ya, masa lagi betul. Dengan inisiatif ini dapat juga meningkatkan ketelusan dalam proses permohonan pelesenan perniagaan. Wow, fresh from the oven. Jom kita sama-sama tonton footage Garis Panduan Pelesenan Malaysia atau MyGP yang baru dilancarkan pagi tadi. MyGP, laman sesawang Garis Panduan Pelesenan Malaysia. Integriti pemacu produktiviti. Pematuhan peraturan dalam menjalankan perniagaan amatlah penting. Peniaga mematuhi peraturan menerusi permohonan pelesenan iaitu dalam bentuk lesen, permit, pendaftaran, pemeriksaan dan lain-lain lagi. Kebanyakan pengawal selia ada menyediakan garis panduan untuk memberi penerangan terperinci tentang pelesenan tersebut dan diedarkan menerusi laman web mereka serta dokumen manual. Peniaga sering menghadapi kesukaran untuk mematuhi peraturan dengan mudah. Beberapa faktor yang menyumbang kepada punca masalah adalah ketiadaan garis panduan yang lengkap, kesukaran mengakses garis panduan serta tidak dapat menentukan kesahihan versi panduan yang terkini. Kesannya, proses pematuhan berulang kali, penambahan kos tidak wajar serta pembaziran tenaga pekerja. Pihak Bank Dunia turut menekankan kepentingan ketelusan maklumat pelesenan kepada peniaga selain dari prosedur, masa dan kos. Pihak Perbadanan Produktiviti Malaysia dengan usaha-sama Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional telah berjaya menyelesaikan permasalahan peniaga tersebut. MyGP atau laman sesawang Garis Panduan Pelesenan Malaysia merupakan sebuah repositori garis panduan setempat secara atas talian untuk semua garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak pengawal selia. Ini selaras dengan inisiatif Pelan Anti Rasuah Nasional yang menggalakkan ketelusan maklumat melalui pembentukan mekanisme yang kukuh dan efektif dalam proses pengeluaran pelesenan perniagaan. Keberhasilan utama urusan menjalankan perniagaan akan lebih mudah, pengurangan kos perniagaan dan peningkatan produktiviti peniaga serta pengawal selia. Peniaga juga akan lebih berdaya saing untuk menawarkan perkhidmatan dan produk yang lebih berkualiti. Menerusi MyGP, anda boleh membuat carian garis panduan semudah carian Google yang anda telah mahir. Senarai garis panduan akan disenaraikan serta-merta.
Anda juga boleh membuat carian menerusi nama agensi pengawal selia. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Muhammad Salihuddin bin Hassan, Ketua Pengarah Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional yang telah melancarkan MyGP, sebuah laman sesawang garis panduan pelesinan Malaysia. Mesej ini dibawakan khas oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia. Integriti pemacu produktiviti. Demikianlah tadi pelancaran MyGP. Puan Nadia telah pun terangkan berkenaan inisiatif digital di peringkat pembangunan peraturan dan penguatkuasaan peraturan. Jadi bagaimana pula dengan peringkat semakan peraturan dan libat urus awam atau public consultation? Baik, bagi peringkat semakan peraturan, MPC menyediakan platform secara dalam talian bagi mengumpulkan maklum balas daripada peniaga ya, berkaitan dengan isu-isu yang berkait ya dengan beban peraturan yang tidak wajar. Ianya bertujuan untuk meningkatkan kualiti dasar dan peraturan melalui kaedah outside in ya, iaitu daripada sudut pandangan peniaga. Okey, bila kita bercakap tentang semakan peraturan ni, dia boleh daripada konteks regulators dia semak dia punya peraturan yang dia kawal selia tu, dan dia identify mana perkara-perkara yang perlu ditambah baik. Tapi yang ni pun kita buka juga daripada pandangan bisnes ya, peniaga, di mana mereka ni yang orang kata pihak yang dikawal selia oleh peraturan tersebut. Jadi sekiranya peraturan tersebut membebankan mereka ya, membebankan secara tidak wajar lah kepada mereka. Jadi mereka boleh mengemukakan maklum balas tersebut ya kepada MPC lah melalui aplikasi online ya. Okey. Jadi inisiatif ini kita namakan Malaysia Mudah ataupun inisiatif My Mudah ya. Isu-isu yang telah dikumpulkan di bawah inisiatif My Mudah ini seterusnya akan dianalisis oleh MPC, dan kemudiannya MPC akan membangunkan ya cadangan penambahbaikan yang berkualiti lah, yang bersesuaian, dan mengemukakannya kepada pembuat dasar dan juga pengawal selia lah di peringkat kementerian dan juga agensi untuk dilaksanakan lah. Okey. Jadi inisiatif ini telah pun dilaksanakan, inisiatif My Mudah ini telah pun dilaksanakan selama setahun buat masa ini, dan setakat ini MPC telah pun menerima dan menganalisis lebih daripada 500 maklum balas ya, daripada peniaga. Ya. Jadi menerusi program My Mudah ini juga dapat menggalakkan pengawal selia menggunakan pendekatan peraturan tangkas ya, ataupun agile regulation di dalam mendepani cabaran-cabaran yang berkaitan dengan kepesatan perkembangan teknologi serta perubahan landscape ekonomi yang tercetus akibat daripada pandemik COVID-19 ya. Maksudnya ada peraturan ya, sebelum COVID-19 tu peraturan tu kira macam sesuai ya untuk peniaga. Tapi bila ada COVID-19 tu dia disrupt sikit sebab contohnya serahan dokumen tidak boleh dilakukan secara manual kan. Jadi peraturan tersebut perlu disemak dengan cepatlah. Kita pakai konsep agile regulation tu lah. Mungkin perlu diberi pengecualian buat seketika ya, sementara ianya disemak agar tidak membebankan peniaga ya. Business can continue as usual lah. Okay? Tidak orang kata backlog ataupun tersekat ya dengan situasi COVID-19 ini. Okey. Jadi seterusnya tadi saya dah terangkan tentang peringkat semakan peraturan. Sekarang saya teruskan ya di peringkat libat urus awam ya ataupun public consultation. Proses ini perlu ya, sebab dia menyokong keseluruhan kitaran peraturan yang telah saya terangkan lah pada hari ini ya, 3 peringkat tadi. Jadi setiap peraturan yang dibangunkan dan disemak perlu melalui proses libat urus awam ya ataupun public consultation ini,
di mana pengawal selia memaklumkan tentang peraturan yang ingin dibangunkan ataupun disemak melalui inilah platform ini ya. Jadi seterusnya peniaga, orang awam serta pihak-pihak yang terkesan dengan peraturan tersebut dapat memberikan maklum balas sebelum satu peraturan ataupun dasar itu dikuatkuasakan ya. Jadi mereka boleh dilibatkanlah dalam proses pembuatan dasar tu ya. Bukannya macam silo tidak diberitahu kepada pihak yang terlibat kan, tiba-tiba dikuatkuasakan kan. Dan lepas tu dia mencetuskan mungkin ketidaksesuaian ataupun beban peraturan yang mungkin hasil yang lebih baik kan. Yang hasil yang lebih baik. Betul. Okey, jadi bila kita buka ruangan ini mereka boleh memberikan maklum balas dan boleh mengelakkanlah berlakunya peraturan yang dikuatkuasakan yang create unnecessary regulatory burden kan. Okey. Jadi bagi tujuan ini bagi memudahkan tujuan ini, MPC telah pun menyediakan sebuah portal online yang diberi nama Unified Public Consultation ya ataupun UPC. Ini bagi meningkatkan kecekapan dan juga keberkesanan pelaksanaan libat urus awam ini oleh pengawal selia di peringkat kementerian dan juga agensi. Jadi portal UPC ini telah pun dilancarkan way back lah ni, sebelum COVID dah lancar kan. Kita dah we embark on our digitalization program ni start dengan UPC lah. Kita buat serentak awam ni pada tahun 2019 lagi. Right time lah kiranya. Okay. Lepas tu 2020, 2021 kita intensify lagi kan sebab ada inilah keperluan tu meningkat kan. Ya. Jadi buat masa ini setakat ini melalui platform UPC ini sebanyak 300 sesi libat urus awam ya ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan consultation ni telah pun dibuat naik ya, telah pun menggunakan platform UPC ni dibuat naik untuk dikongsikan kepada pihak awam lah ya, untuk membolehkan mereka memberikan maklum balas ya. Okey. Jadi buat masa ini setakat ini platform UPC ini telah pun mempunyai lebih daripada 17,000 pengguna berdaftar. Jadi apabila paper konsultansi itu dimuat naik dalam portal UPC ni, sebanyak lebih daripada 17,000 pengguna boleh memberikan maklum balas ke atas cadangan pindaan ataupun draft kertas untuk tambah baik. Right. What about sustainability? Bagaimana MPC memastikan kelestarian usaha-usaha berkaitan GRP ini sentiasa mendapat perhatian daripada pihak-pihak yang berkaitan? Baik, sebagai oversight body kepada GRP ini, MPC sentiasa melaksanakan libat urus secara berterusan dengan pihak pengawal selia serta industri melalui sesi advokasi dan juga menyediakan khidmat nasihat serta menyelaras usaha-usaha berkaitan GRP ini. MPC juga bekerjasama erat dengan penyelaras peraturan yang dilantik di setiap kementerian dan agensi di dalam memastikan pembaharuan dasar dan peraturan ini dapat dilaksanakan secara berterusan dan berdasarkan prinsip GRP. MPC turut memastikan pihak pengawal selia, peniaga dan juga orang awam mempunyai platform rujukan untuk menimba pengetahuan baharu mengenai GRP ini. Oleh itu, pada bulan Mac lalu baru-baru ini, MPC telah pun melancarkan sebuah platform pembelajaran kendiri yang berkaitan dengan GRP ini. Ianya menggunakan konsep pembelajaran mikro yang dinamakan My Latihan Maya. Jadi platform My Latihan Maya ini bukan sahaja dapat dimanfaatkan oleh pihak pengawal selia dalam menambahkan ilmu pengetahuan mereka berkenaan dengan GRP ini, tetapi ia juga boleh dimanfaatkan oleh peniaga dan juga masyarakat secara umumnya. Jadi pihak MPC mengalu-alukanlah semua pihak pengawal selia, peniaga dan juga masyarakat umum untuk menggunakan platform My Latihan Maya ini. Semua boleh login kepada platform My Latihan Maya, boleh pilih mana-mana modul yang ingin diikuti pembelajarannya.
Dan selepas tamat mengikuti modul tersebut, semua peserta akan mendapat sijil digital, ya, menandakan bahawa mengesahkan anda telah pun menjalani latihan berkaitan dengan GRP yang di bawah latihan maya tersebut, ya. Bayaran dia macam mana? Okey, latihan maya ni tidak mengenakan apa-apa pembayaran, ianya semua free of charge, ya. Jadi hanya login di situ, pilih mana-mana modul, boleh sertai latihan tersebut, dapat sijil, tapi MPC tidak mengenakan apa-apa charge, ya, free of charge. Okey. Okey. Jadi secara kesimpulannya, penggunaan teknologi adalah kaedah yang terbaik, ya, dan juga pantas serta menjimatkan di dalam MPC untuk memudah cara pelaksanaan GRP, ya. Ia juga menggalakkan peningkatan pematuhan di kalangan pengawas selia untuk melaksanakan GRP, ya, bagi menambah baik kualiti dasar dan juga peraturan. Jadi apabila kualiti dasar dan peraturan ini disediakan dengan baik, ya, mengikut prinsip GRP, jadi ianya dapat dibangunkan dengan berkualiti, ya, dan juga ianya mengurangkan beban peraturan tak wajar, kan. Jadi ini semua akan menyumbang kepada peningkatan produktiviti negara, dan kita pun tahu apabila industri, ya, ataupun sesebuah institusi dapat merekodkan peningkatan produktiviti yang tinggi, ianya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara juga. Dan dalam masa yang sekarang ni kerajaan ingin fokus kepada pemulihan ekonomi. Jadi pentinglah dasar dan peraturan yang berkualiti ni dipastikan, ya, agar aspirasi negara untuk pemulihan ekonomi dan juga peningkatan GDP dapat dicapai, ya. Terima kasih Puan Nadia di atas pandangan serta perkongsian itu tadi. Demikianlah penerangan terperinci bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu dalam memudah cara pelaksanaan GRP. MPC di dalam menjalankan tanggungjawab sebagai oversight body pada GRP telah beralih daripada kaedah manual kepada digital bagi menggalakkan dan memudahkan pematuhan kepada GRP di kalangan pengawal selia. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada tetamu jemputan kita, Puan Wan Fazlin Nadia, Pengarah Bahagian Pembangunan Produktiviti dan Daya Saing MPC. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, Jumaat 3 petang. Stay safe, kekal positif, kekal produktif.